Salam sejahtera. Setelah kita bincangkan dalam video sebelum ini iaitu tentang PICC dan juga chemopod, sekarang apa kata kalau kita diberi pilihan sama ada untuk menggunakan PICC ataupun chemopod. Memang semua orang ada pilihan sendiri. Saya secara peribadi pun ada pilihan saya tersendiri. Tapi sebelum kita cakap dalam pilihan saya, baik kita bincangkan sedikit dulu tentang apa buruk baiknya PICC dan chemopod ini. Jadi pilihan ini memang pilihan secara peribadi, tapi ada kalanya pilihan itu kita tidak dapat buat. Contohnya sekiranya kita mempunyai kanser yang agak besar di bahagian dada, jadi kita tidak boleh melakukan pemasukan chemopod kerana kita tidak dapat baring semasa prosedur itu dibuat, kerana kita mungkin mendapat SVC obstruction sebagai contohnya. Jadi adalah lebih senang kalau kita gunakan PICC, sebab PICC ini boleh dibuat di katil pesakit, tidak perlu pergi ke X-ray department. Kiranya pesakit itu berada di ICU pun kita boleh buat terus saja pada pesakit itu di sebelah katilnya, dan ia agak senang dan agak cepat, hanya memerlukan ultrasound saja. Kita tidak perlukan peralatan X-ray seperti kalau kita mahu gunakan ketika membuat chemopod. Jadi walaupun ia pilihan peribadi, kita perlu juga mendengar apakah pendapat pakar kita, kerana kadang-kadang pilihan kita dia tidak dapat tunaikannya. Jadi sekarang ni kita lihat dahulu tentang PICC. Jadi kita lihat PICC dahulu. PICC ini selalunya lebih sesuai untuk pesakit yang agak berumur atau pesakit yang lebih kritikal, kerana seperti saya terangkan tadi, teknik pemasukannya agak mudah dan kita hanya memerlukan ultrasound saja, dan bila kita pakaikan dia memang agak visible, senang dilihat. Jadi kalau kita nak pakai pun kita boleh pakai terus, ya. Sekiranya ada masalah dengan PICC itu, sekiranya ada jangkitan kuman dan sebagainya, ataupun sudah sampai masanya untuk ia dikeluarkan, kita tidak perlu pembedahan, kita hanya perlu keluarkan saja, ya, cabut saja, semuanya akan keluar terlerai begitu. Jadi ia senang digunakan sebab dia sudah sedia dan visible. Tapi pada masa yang sama, oleh kerana dia visible juga, bayangkan kalau pesakit itu mempunyai anak kecil akan lihat di lengan ibunya ada PICC, nanti memang ditarik lah, sebab agak terlalu visible. Dan sebab apa yang memastikan ia terlekat pada bahagian kulit ibu tersebut ialah beberapa jahitan di bahagian tepi. Jadi kalau direntaknya memang boleh terkeluar, ya, PICC itu, dan bila terkeluar itu maknanya pesakit perlu memasukkan semula pada satu appointment yang lain. Jadi salah satu masalah untuk pesakit yang muda ialah ia terlalu visible. Jadi walaupun kita boleh letak di bahagian atas lengan kita dan kira kita pakai long sleeve, kita dapat sembunyikan dia, tapi masih lagi ada nampak kesan yang agak obvious, ya. Kalau dipakai baju lengannya agak ketat, maka akan nampak bonjolan. Dan juga sekiranya dia mahu bersukan dan sebagainya, pergerakannya mungkin agak terhalang. Dengan PICC ini juga, lapisan atas ini ataupun dressing ini perlu ditukar setiap minggu. Jadi dia perlu dicuci sentiasa untuk memastikan yang tidak ada jangkitan kuman. Itu pun akan menimbulkan masalah juga. Jadi sekiranya pesakit mengambil keputusan untuk menggunakan PICC, bersukan dan berenang mungkin menimbulkan masalah. Memang ada cara untuk memastikan yang ia kalis daripada air, tapi kalau kita berenang, ya, masih lagi pergerakan kita itu mungkin boleh menyebabkan PICC itu terkeluar. Jadi untuk pesakit-pesakit Muslim kita pula, nak bersolat tu agak susah sikit sebab mengambil wuduk. Saya selalunya minta pesakit radiologis saya memasukkan PICC untuk memastikan yang tempat kemasukannya agak tinggi, supaya pesakit dapat menggunakan bahagian elbow-nya untuk digunakan untuk mengambil wuduk nanti. Jadi ada advantage, ada disadvantage-nya.
apa kata pula kalau kita lihat tentang chemopod. Jadi chemopod ni kalau kita lihat dia agak tersorok ya, dia tersimpan, jadi kita boleh pakai dalam pakaian kita, jadi kita tidak nampak, orang tidak perasan pun yang kita ada chemopod. Jadi dengan sendirinya risiko jangkitan kuman juga agak kurang, sebab kalau kita buat dekat PSCC ni kita selalu berpeluh di situ, dan juga kalau dressingnya itu selalu basah, maka senang mendapat jangkitan kuman. Di bahagian chemopod ini kita tidak perlu apa-apa dressing pun, jadi kita biarkan saja, jadi semuanya tersindung di bawah kulit, jadi risiko untuk jangkitan kuman agak kurang. Selalunya dia tahan lebih lama, kita boleh gunakan sehingga bertahun-tahun, dan kita tidak perlu dressing tiap-tiap minggu seperti yang kita perlu buat untuk PICC. Jadi selalunya chemopod ini perlu disuntik ataupun flushing setiap 3 bulan sahaja. Dengan chemopod ini juga pesakit boleh mandi dan bersukan tanpa perlu risau sangat. Tapi ada masalah juga sebab kerana proses memasukkan, dan sekiranya terdapat masalah pada chemopod tersebut, sekiranya ada jangkitan kuman ataupun sudah sampai masa untuk pesakit itu mengeluarkan chemopodnya, pesakit perlu ke hospital dan melakukan satu pembedahan kecil untuk mengeluarkan chemopod ini yang berada di dalam badan pesakit. Jadi salah satu lagi disadvantage-nya ialah setiap kali kita mahu gunakan PICC ini, kita perlu cucuk ya di sini. Jadi kita ada jarumnya seperti yang saya tunjukkan dalam video sebelumnya. Jadi masa mencucukkan itu mungkin agak sakit, dan tanpa membuat cucukan tersebut kita tidak dapat memakai chemopod itu, jadi kita tidak dapat gunakannya untuk mengambil darah dan sebagainya. Jadi chemopod selalunya saya sarankan pada pesakit muda, yang muda dan aktif, dan kadang-kadang selalunya pesakit yang telah berumur, mereka agak risau kerana perlu melalui pembedahan kecil untuk masukkan chemopod tersebut. Jadi mereka lebih suka untuk membuat pilihan untuk menggunakan PICC. Kadang-kadang pesakit muda juga, sekiranya mereka mempunyai masalah dengan bahagian dada mereka, sekiranya terdapat kanser di situ, mungkin mereka tidak ada pilihan daripada menggunakan PICC juga. Jadi selalunya secara peribadinya, kalau saya tidak ada masalah, kalau sekiranya saya perlu memilih antara dua tersebut, saya akan memilih chemopod kerana ia senang dijaga, risiko jangkitan kumannya kurang. Tapi pada masa awalnya, proses pemasukannya itu mungkin agak rumit. Tapi setelah dia masuk, kita tidak dapat risiko apa-apa ya. Tapi setiap kali kita datang untuk buat ujian darah, memang kita terpaksa menggunakan vein biasa lah. Tapi kalau sekiranya kita tidak pernah gunakannya untuk kemoterapi, maka vein kita sepatutnya tidak mempunyai masalah di mana ada kerosakan. Jadi sila berbincang dengan pakar anda. Mereka akan boleh untuk memberi pilihan pada anda untuk supaya anda tahu yang mana satu yang terbaik untuk anda. Jadi sekiranya anda perlukan maklumat lanjut tentang chemopod dan PICC ini, sila layari website saya ataupun bertanyakan kepada saya di dalam Facebook ya. Okey, sekian untuk kali ini. Terima kasih.